umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Teman-temannya, kita saya ucap terima kasih kepada tuan pengacara majlis, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Teman-temannya, boleh tak saya nak ajak tuan-tuan mai ke depan sikit? Bagi saya tengok perempuan kat belakang tu macam sedih lah. Perempuan tu penuh. Saya duduk depan ni saya boleh nampak. Tuan-tuan duduk tak perasan. Memang kesian belakang-belakang. Macam tu lah tuan. Mai Johor tuan tahu tak? 2 kali naik kapal terbang. Tuan tak sampai jumpa tuan-tuan ni. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih atas selamat perhatian insya-Allah. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah takdirkan kita untuk jadi orang masjid. Ini merupakan satu nikmat yang Allah bagi dekat kita. Sebab saya teringat macam mana yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan tentang orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, tahu apa jadi dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah akan susun kehidupan dia supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sentiasa melakukan kebaikan. Dia panggil taufik. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni cari tak jumpa pula. Cari hadis tak jumpa. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dapat cinta Allah SWT, Allah akan menyusun kehidupan kita supaya kita ni sentiasa melakukan kebaikan. Disebut sebagai taufik. Jadi sebab tu saya selalu sebut, kadang-kadang kalau duduk mesyuarat asyik-asyik naik nama kita jadi AJK. Masjid kita ni tak ada pengerusi lagi. Tunggu Ustaz, mesyuarat agung nanti nama Nik jadi pengerusi, lepas tu nama Nik jadi AJK, ahli jabatan kuasa. Dia pergi sembunyi belakang tiang, tak mau bagi orang sebut nama dia. Pun orang nampak juga celah-celah jari tu, orang panggil juga nama dia. Saya nampak macam tu Haji dekat belakang tu, saya lantik tu Haji tu untuk jadi AJK. Tuan-tuan, selagi apa sahaja jalan Allah nak susun hidup kita supaya kita jadi orang masjid, tuan-tuan, syukur pada Allah SWT. Syukur, apa sahaja jalan Allah nak bagi kita jadi orang masjid. Kalau tak orang lantik kita jadi AJK, agak kita pun duduk di rumah tengok TV je. Tapi disebabkan orang lantik kita jadi AJK, terpaksa juga main masjid untuk sembahyang jemaah. Saya ikut tak kira orang kata apa. Secara tak langsung tuan-tuan, sedang tak sedang, Allah duk susun dia supaya dia lekat jadi orang masjid. Tuan-tuan tahu tak, saya duk pergi merata dah selepas-lepas pada PKP ni, mana-mana masjid yang saya pergi tuan-tuan, jemaah makin kurang.
Mana? Saya tak tahu tempat ni, saya tak tahu, tak sembang lagi pasal orang masjid sini di lagu mana. Tapi sungguh ada setengah-setengah tempat tu kita ada ceramah bulanan. Kita tahu lah sebelum PKP dulu ada 3-4 soft. Lepas PKP tinggal 4 soft. Oh, sama banyak lah. Tak, dulu sebelum PKP mayang rapat-rapat, lepas PKP tu mayang jarang-jarang, maksud tinggal separuh. Lepas boleh semayang rapat tuan, tinggal 1 soft. Mana pi sampai saya sebut lah, kalau lah ni orang tak mau main masjid, kalau orang tak mau main masjid ni, kita tak boleh nak buat apa. Orang tak mau main masjid, tak boleh nak pergi hinggut rumah orang tu, hampir masjid ni, hampir masjid lagi, jangan orang tak pergi masjid lagi, mati payah tanam kubur empat lin. Babak ni tempat habis. Ada tempat saya di satu tempat Pulau Pinang, saya buat kawasan perkuburan ini dikhaskan kepada orang-orang yang biasa kelihatan di masjid. Yang mana yang tak main masjid, sila ikhtiarkan untuk tanam di mana-mana tempat kecuali dekat sini. Orang kecoh ambil gambar apa-apa sini. Itu inisiatif dia ikut suka mereka, betul tak? Tapi kita tak boleh nak paksa orang. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, maka kamu akan mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan tahu manis iman ni macam mana? Manis iman ni, dia rasa lazat, dia rasa sedap, dia rasa syok, dia rasa manis dalam ibadat dia. Tuan-tuan rasa tak macam tu? Pernah tak rasa, sedap sungguh lah semayang ni, syoknya? Pernah rasa tu? Pernah tak rasa ni nak masuk, macam kita mayang maghrib, lepas tu nak tunggu isyak tu, tak sabarnya nak tunggu mayang isyak, tak sabar, ada ke tu? Kan rasa macam lah masuk waktu pula dah marin baru semayang merasa kita tak sedap. Dulu pernah ditanya kepada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, dalam hidup dia selepas daripada dia balik, dia hanya tinggal 3 kali ya dia tak sempat untuk sembahyang tahajud. Kita 3 kali ya tahajud. Tu pun rasa macam duduk syurga Firdaus lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Habis waktu dia musafir. Termasuk waktu dia musafir, ditanya oleh seorang pelajar tu cerita. Dia kata, Tok Guru ni baru sampai luar negara tu. Kan jet lag, selalu kita akan timing dia akan larilah sini malam, sana siang apa semua kan. Tapi elok time tahajud tu dia akan bangkit untuk sembahyang. Sampai pelajar ni tanya, Tok Guru tak letih ke, tak penat ke? Baru sampai letih apa semua, mesti nak rehat ke apa. Dia kata bila benda tu manis, dia kata benda tu sedap, lazat. Bila benda tu lazat, dia tak mampu untuk tinggal sebab benda lazat. Kita tak boleh, kita duk cerita para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in, tak boleh nak tinggal semayang berjemaah ni sampai ke tahap kalau dia sakit, dia tak boleh nak pi, akan ada orang papah dia untuk dia pi berdirikan dia di tempat saf tu sebab dia nak semayang berjemaah. Sebab orang yang tak mai semayang jemaah zaman Nabi SAW, orang yang terkenal dengan munafik dia. Itu bukan sekat munafik, memang terkenal dia ni orang munafik. Geng ini tak pergi masjid. Orang yang lain sungguh-sungguh nak pergi. Kita dengar kisah Abbad, seorang sahabat Nabi SAW, anak muda yang Nabi SAW suruh pergi jaga sempadan. Balik daripada perang, ada musuh duk buat kecoh-kecoh, betul Nabi kata tolong pergi jaga sempadan, tolong tengok-tengok, perhati. Abbad ni offer dengan seorang sahabat lagi, kalau tak salah saya Ammar. Dia pergi, lalu berdiri salih alaihi wasallam dekat tu. Depa bergilak, dia kata hang tidak aku jaga. Waktu dia jaga tu, dia kata daripada jaga saja biar aku semayang. Waktu tengah semayang tu ada musuh seorang berdiri kat depan hujung tu, nampak. Dia nampak tengah semayang, dia nampak. Musuh tu ambil panah dia. Kena kat badan dia cabut, dia terus semayang. Panah lagi sekali, dia cabut, dia terus semayang. Panah sekali lagi, dia cabut. Sampai dia berhenti semayang, dah berdarah-darah, dia gerak kawan dia, bangkit, aku kena panah.
Dia kata, hang tak perasan kata dia, hang kena panah? Perasan. Hang tak nampak ke musuh kat depan tu? Nampak. Habis tu pasal apa hang tak berhenti? Pasal apa tak berhenti sembahyang tu? Aku tengah baca surah Al-Kahfi. Dan lazatnya bacaan tu sampai kalau aku mati pun aku rasa macam tak sanggup nak berhenti, sedap je bacaan tu. Tuan-tuan boleh fikir tak begitu? Kita tak boleh fikir. Kita kata macam tak logik kata Ustaz. Tak pasal apa kita rasa tak logik. Pasal kita tak rasa apa yang dia rasa. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu boleh khatam 30 juzuk Quran hanya dalam satu witir dia. Berapa jam diri ni boleh khatam 30 juzuk ni? 8 jam diri. So kalau maya witir tu lepas isyak kata pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, pukul 4 lagi kat dengan subuh berhenti. Habis 30 juzuk. Macam mana Ustaz? Macam tak logik je. Tak logik sebab kita tak rasa macam mana dia rasa. Macam mana Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali Quran satu hari dalam bulan Ramadan? Macam mana dia buat ni? Sebab dia rasa manis tu. Tahu tak nak dapat manis tu? Tiga cara dia ataupun 3 punca dia. Nombor 1, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain pada keduanya. Nombor 1 sekali, nak dapat manis iman ni tuan-tuan, dia mesti cinta ke Allah dengan cinta ke Rasul lebih daripada yang lain-lain. Cinta ni bukan tunggu cakap, bukan tunggu habaq I love you. Mak Long kat belakang ada lagi, Pak Long nak tidur malam-malam dia kata I love you lagi dah. Kalau dia kata I love you nak tidur, selamat malam lah Tok Ang. Betul Tok Ang, selamat malam Tok Ang, I love you Tok Ang. Tok kata apa? Buang terbiak orang tua nak mampu apa ni. Kadang-kadang bukan tunggu cakap. Cinta ni dia terzahir dengan buat, perbuatan. Orang lelaki-lelaki kan dia cakap sangat, tapi oi sayang dia. Betul tak ni? Perempuan dia jenis tanya sikit, sayang kat saya tak ni? Tok Wan dia malu nak cakap. Tanya rumah pihak apa gitu abang lah sayang tak saya ni? Sayang lah, sabar sayang pun macam tak sayang je, malu kat cucu dia kata. Saya cakap bukan jenis abang tapi jenis buat. Jenis buat. Kita ni sayang dekat Allah ni mesti lebih daripada semua yang lain. Ni rumah siapa? Rumah Allah, Baitullah, rumah Allah ni. Kalau bila kata rumah Allah dan Allah lah yang paling kita sayang, maksudnya lagu mana? Maksudnya kita kena selesa-selesa duduk di rumah dia. Kita sentiasa merindui nak pergi ke rumah dia. Kita sentiasa nak duduk berlama-lama dalam rumah dia. Kita nak spend time lama-lama dengan dia. Pasal apa? Sayang. Betul tak ni? Kalau pergi makan kenduri, bini kita kata, abang jom lah pergi makan kenduri rumah Pak Su. Aku meluat lah kat rumah kat Pak Su hang tu. Meluat dia. Entah apa aku buat salah, dia benci sungguh kat aku ni, pantang aku tulis apa kat Facebook dia hantar. Aku meluat lah. Jom lah Pak Su pergi panggil makan kenduri tu. Jom lah pergi. Jom lah pergi. Halah, jom lah. Nak sakat nak ambil hati bini tu. Agak-agak dia nak duduk lama-lama dah rumah Pak Su tu. Dia nak duduk santai lah rumah, pergi salam semua orang, pergi masuk meja pok dah agak-agak lah. Ni faham tak faham soalan saya lah. Duduk kat luar. Duduk kat luar. Khemah tu pun tak duduk kat khemah, pergi duduk kat pokok. Lepas tu bini dia kata nak masuk dalam, Ustaz tengok pengantin. Masuk cepat-cepat saya keluar cepat. So lama-lama sangat. Ni. Lepas tu bini dia pun masuk. Lambat je aku ni lah. Start kereta prum pergi balik. Tu tanda sayang kan, tu tanda meluat? Tanda sayang kan meluat? Meluat. Agaknya kita pun macam tu kat dengan Allah nah. Kalau mai rumah Allah ni, kalau boleh nak pergi duduk, kalau ada tempat luar lagi jom nak duduk. Kita tak kena kata siapa-siapa lah. Betul? Saudara Muhammad,
Kalau boleh nak pergi mayang Jumaat tu, ada pokok, tambah pokok tu. Kalau boleh nak ampak sejadah kat bawah pokok tu, ekor ni bubuh sampai 23 biji, lebih sejuk daripada Maybank ke. Oi, tak mau duduk lah kat dalam ni, nak duduk kat luar. Dia rimah duduk kat dalam ni, rasa macam duduk dalam atas api. Oh, dia gelisah lah, gelisah. Ni baru pukul 8.18, tunggu saat lagi pukul 8.37 bunyi tek. Dia kata, Allah, pukul berapa nak berhenti pula dah. Allah, ya Allah. Dia nak pi, dia nak pi. Dia nak buat, tapi hati dia tak rasa senang. Dia rasa tak selesa, tak syok. Dan tahu tak Nabi SAW sebut tentang hari Jumaat meduk kat dengan imam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Allahumma salli Jumaat. Uhdurul Jumaah. Orang lelaki main Jumaat. Wadnu minal imam, duduk dekat dengan imam. Yang jauh, imam tempat khatib baca. Jangan duduk jauh-jauh, main duduk dekat-dekat dengan tu imam ni. Dengar apa tu imam kata. Nabi kata, fa inna rajul, sungguhnya seorang itu yang dia suka duduk jauh daripada imam hari Jumaat, maka dia akan dibelakangkan tempatnya dalam syurga walaupun dia dapat masuk syurga. Dia dapat masuk syurga, dia dah layak untuk masuk syurga, tapi duduk mana? Duduk belakang-belakang. Dalam satu syarah disebut, dia dilambatkan prosesnya untuk masuk syurga. Dia boleh masuk syurga, tapi lambat. My time dia, malaikat kata mungkin, duduk belakang. Ni saya tunggu lama dah, duduk belakang. Pasal apa kena duduk belakang? Dulu hari Jumaat Nabi duduk belakang sangat, Nabi duduk belakang. Agak begitu. Muslimat nanti balik tanya lelaki kita, abang kalau hari Jumaat tu abang suka duduk tang mana dalam masjid? Tanya dia. Lagi dia jawab apa? Mah tahu tak bilik ayak masjid tahu mana? Tahu tak? Tahu? Tepi pintu bilik ayak tu. Abang ada yang suka duduk dalam jamban waktu ni, syaitan yang abang dia. Nampak tak? Benda ni tuan-tuan bukan jenis benda berlakon, benda rasa. Cinta ni bukan benda berlakon, cinta ni benda rasa. Dan perbuatan yang dia buat itu akan jadi ikhlas bila dia mencintai. Kalau dia tak mencintai, dia akan sentiasa duduk dalam posisi memaksa diri. Dan mungkin kita nak sampai ke tahap kita cinta dan selesa tu, kita duduk pada posisi memaksa diri dulu. Yang ni nak kena ajak diri bagi selesa-selesa duduk dalam masjid. Maksudnya siapa? Kita duduk main, sebab tu saya duduk kata cerita bab main masjid kepada orang yang dah main masjid dah. Dia nak ni yang duduk depan saya ni memang orang masjid lah kot. Dia tak? Kan jenis main kuliah saja masjid, waktu mayang tak main. Tak ada. Mari merdeka, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, semangat mak kilau memperjuangkan kemerdekaan, subuh tak bangkit. Jam. Ni. Salih Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan, Salih Muhammad. Kita nak macam mana nak cerita, tuan-tuan tahu tak? Saya nak cerita pada tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan kita main sembahyang berjemaah ni. Nombor satu, kata Nabi SAW, ni nak bagi semangat lah, kok kita boleh, kita ni insyaAllah. Tapi macam tu saya sebut ni, macam masih duduk dalam posisi mujahadah gitu. Masih duduk kena lawan lagi. Paksa. Berapa ramai yang duduk depan saya ni, yang bila masuk waktu tu, azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia, hati dia berbunga-bunga Nabi masjid tu. Berapa ramai ni yang duduk depan saya ni? Ni kelingan saya lah. Tapi tak usah duduk angkat tangan, saya ikut nampak sangat kan. Tapi sendiri boleh jawab ni. Saya jawab ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia, ya Allah, ya Allah, nak pergi masjid ni, nak sembahyang berjemaah kat masjid ni. Berapa ramai orang yang rasa macam tu. Kita tak rasa macam tu. Tahu pasal apa? Pasal kita duduk posisi mujahadah lagi, duduk lawan lagi. Dalam malas tu pergi ambil wuduk, dalam malas tu serelum baju, dalam malas tu start motor bro, dalam malas tu sampai masjid, dalam malas tu sembahyang jemaah, dalam malas tu bagi salam, dalam malas tu habis sembahyang, lega
Lega. Tahu pasal apa lega? Pasal malah. Tapi mujahadah, lawan lagi. Satu hari mudah-mudahan kita dapat nikmat manisnya duduk dalam rumah Allah. Satu hari. Amin, kata amin. Kita tak nak minta pun. Kita pun nak minta pun, ya Allah bagilah aku rasa sedap semayang, ya Allah bagilah aku rasa khusyuk semayang, Allah bagilah aku rasa manisnya semayang ni macam mana. Kita pernah minta pun macam tu. Padahal kita tak pernah ada pun lagu tu. Tidak. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man salla lillah arba'ina yawman fi jama'ati yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi SAW, siapa yang bersembahyang kerana Allah, dia pergi sembahyang kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa, sallallahu alaihi Muhammad, selama 40 hari dengan berjemaah, Allahumma salli Muhammad, yudrikut takbiratul ula, yang dia angkat takbiratul ula bersama dengan tu imam. Imam dia duduk belakang ataupun sah di belakang tu imam tu 40 hari, tiap waktu, 5 waktu selama 40 hari tu tak miss. Imam angkat tangan Allahu Akbar, dia pun angkat tangan Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu, tu imam pun tak dapat yang tu, pasal tu imam main waktu tugas dia aja. Dia bukan nampak dia ke? Waktu lain tak main. Pasal apa tak main tu imam? Oh, saya tak tugas. Lagu tu pun dah lah. Betul tak betul saya duk cerita lah. Kan saya duk reka sendiri. Duk tengok benda tu sebenarnya. Tok Bilal pun sopa. Tak nampak Tok Bilal ni? Lapang sikit hari ni Ustaz. Pasal apa? Pasal hari ni tak bertugas. Lepas tu tak payah masjid. Mayang kat rumah Ustaz. Lah. Pasal apa mayang kat rumah? Pasal tak bertugas Ustaz. Oh, maksudnya pergi masjid tu pasal tugas lah. Lepas tu dia tak mau jawab. Sebab tak mau jawab. Siapa boleh duduk belakang tu imam 40 hari kali 5 waktu sembahyang, tak pernah miss takbiratul ula, tak masbuk, dia akan dapat apa? Maka Allah akan menuliskan baginya, Allahumma salli ala Muhammad, 2 perlepasan. Yang pertama, perlepasan daripada api neraka. Oh subhanallah, ni kejayaan yang sebenar-benarnya. Salli ala Muhammad. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Siapa yang Allah bebaskan dia daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Mana ada orang tak mau masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Tapi kita buat dosa tak? Buat tak? Kalau dosa, Allah janji apa? Allah janji apa kalau kita buat dosa? Azab. Azab kat mana? Dalam neraka. Lepas tu nak masuk syurga. Dengan iman kita ada, mudah-mudahan kita masuk syurga. Tapi ingat, orang yang buat dosa, orang beriman yang buat dosa, dia boleh masuk syurga dengan beberapa keadaan. Nombor 1, dia buat dosa, kemudian dia bertaubat daripada dosanya dan dosanya diampunkan, dan dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia tidak ada dosa, lalu dia pun masuk syurga. Kedua, orang yang berdosa, lalu dia tak sempat bertaubat dengan dosa-dosa dia, lalu dia mati dalam keadaan membawa dosa, lalu dia diazab dalam neraka dulu, kemudian barulah dia masuk syurga. Kelompok ketiga, dia ada dosa, dia mati dalam keadaan dia ada dosa, lalu dia pergi depan Allah dan Allah mengampunkan seluruh dosanya, lalu dia pun masuk syurga. Yang berikutnya, orang yang ada dosa, ada pahala, tapi tidak ada timbang hisapnya, dia terus masuk syurga tanpa hisap. Ni beberapa cara orang yang beriman masuk syurga. Kita ni kalau boleh nak masuk syurga dalam keadaan seluruh nak pergi lepas mati ni dalam keadaan bersih, dosa langsung tak ada.
Harapnya macam tu. Tapi kita jenis duk buat dosa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari buat dosa. Maklum saya nak tanya, hari ni dia mengata ke orang tak? Ada yang mengata ada tak cakap pasal orang? Ada cakap pasal nama orang? Ada, mengumpat. Dosa tak? Nabi kata, orang mengumpat lagi besar dosa daripada berzina. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana orang mengumpat lagi besar daripada zina? Ni ikut depan saya ni tak ada lah kot orang yang berzina. Ada? Tak ada lah kot lah. Tak ada lah. Jangan duk buat manggil lagu tu. Tambah tua-tua ni. Pasal Nabi SAW sebut tentang orang yang Allah tak pandang di akhirat, Allah tak ajak bincang dan Allah tak bersihkan dia, wala yuzakkihim walahum azabun alim. So, Allah tak ampunkan dosa dia, Allah tak pandang dia, Allah tak ajak bincang dia, Allah tidak akan sucikan dia dengan azab yang sangat pedih. Siapa ni? Seorangnya ialah orang tua yang berzina. Baru ni ada pegawai-pegawai polis mai madrasah saya, mai ziarah. Saya tanyalah apa isu yang terbaru yang lah ni, yang banyak sangat masalah yang duk jadi. Kes-kes. Susah hati Ustaz. Pasal apa? Pasal ada kes-kes budak-budak sekolah yang mengandung banyak. Umur berapa? 16 tahun. Yang paling kecil baru ni 14 tahun Ustaz. Kita dua. Ni bukan cerita kat dekat Kuala Lumpur mana ni. Ni cerita kat kampung-kampung ni. Baiklah. Saya yakin tentang kita semua ni tak zina. Tapi ada satu benda yang lagi besar pada zina. Nama dia mengumpat. Mengumpat dak hari ni. Ada bercakap pasal orang dak hari ni. Ada benda duk kata-kata ke orang dak ni. Ada benda tak puas hati ke orang. Kita duk sembang dua-dua orang dak ni pasal orang tu. Ada tak? Tak mengaku dah. Dosa tak? Dosa. Lagi dahsyat dosa dia. Tahu pasal apa? Pasal Nabi kata apa? Orang yang berzina lalu dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia. Senang aja. Tapi orang yang mengumpat, selagi orang yang tak, yang dia umpat itu tak memaafkan dia, selagi itu dia duduk dalam dosa. Susah. Maksud kita ni banyak masalah kan? Ngatur ke orang, tengok benda tak elok, bercakap benda tak baik, jalan pergi jalan, macam-macam benda kita buat, dan kita tahu benda tu kita buat, dan kita berterusan buat. Bukan takat dulu-dulu lagi dahsyat kita ni, waktu kita belum hijrah dulu ni, waktu Ghaflah Jingga nama dia. Memang serabut, Allah saja yang tahu. Nasib baik ustaz tak jumpa waktu tu, dia kata. Dia kata muslimat, kalau ustaz jumpa saya waktu tu, ustaz pun tumbang tengok rambut saya, dia kata. Ya Ustaz Syahmat, kita tahu apa kita buat dulu ni. Tapi dalam keadaan kita duk beralih ni, dah jadi baik dah, hijrah dah, duk main masjid dah, masih duk buat dosa lagi. Itulah kita. Tak mau buat dah Ustaz, tak mau buat, esok buat lagi. Tak mau buat dah Ustaz, tak mau buat, esok buat lagi. Itulah kita. So mana jaminannya nanti pada hari terakhir kita hidup kat dunia ni, hari tu kita langsung tak buat dosa dan kita mati. Kalau Allah ampun seluruh dosa kita. Ada kemarin kita buat dosa, semalam bangun, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku. Allah ampun dosa kita hari tu. Esok kita bangun, kita buat dosa lagi, minta ampun lagi, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Allah kata apa? Hamba aku, dia tahu aku Tuhan dia. Lalu dia minta ampun kepada aku ampun dosanya. Esok dia bangkit, dia buat dosa lagi. Dia tahu aku Tuhan dia, lalu dia minta ampun pada aku ampunkan dosanya. Demikianlah berterusan. Boleh jadi tak pada hari terakhir tu, hari last kita tu, kita mati dalam keadaan kita melakukan dosa dan kita tak sempat nak minta ampun. Boleh faham tak? Waktu tu kita harap apa? Harap rahmat Allah saja. Tak mau tuan, kita takkan sanggup untuk berhadapan walau satu saat duduk dalam neraka. Satu saat pun kita takkan mampu untuk bertahan duduk dalam neraka. Maka kita harap apa ni? Terus masuk syurga. Lepas tu Nabi doa ajarkan kita doa. Doa makan tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, riwayat Abu Daud. Apa dia? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah,
Ni nak tanya masuk, tanya anak kita sekolah pasti. Kita elok buah nasi kalau buah mulut dah. Ayat anak kita angkat tangan, Allahumma bariklah anak, kita pun tak balik tu. Fima razaqtana wa qina azabannar, kita pun angkat mula. Ya Allah, sambung lagi. Ada translation sekali. Berkatilah apa yang kau kurniakan kepada kami, sallallahu alaihi Muhammad, dan jauhilah kami daripada api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang minta berkat apa rezeki yang Allah bagi kita tu sesuai lah yang kita nak makan. Tidak ni? Tapi yang tang minta jauh pada api neraka tu apa kaitannya dengan makan tu? Nak bagi tahu kata apa? Minta jauh pada neraka ni bukan tunggu satu doa aja. Apa saja yang kita buat dalam hidup kita, minta jauh pada neraka. Tang nak makan pun minta jauh pada neraka. Ada satu dia panggil ummud doa, mak ibu segala doa. Dan tetap ibu segala doa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setiap kali dia doa, apa saja doa, dia tak akan tinggal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah Al-Baqarah. Dia tak tinggal. Tu imam kita tu, kita pun tahulah dia doa panjang sampai Rabbana atina, kita tak nak habis dah doa dia tu. Dia nak conclude dah kesimpulan pada doa. Ada seorang pergi jumpa Nabi SAW, kata Rasulullah, saya ni tak pandai nak buat doa, alun-alun doa pun saya tak pandai tu. Habis kamu doa macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya pun doa macam tu, Nabi kata. Doa tu conclude semua, include semua sekali, semua masuk dalam tu. Doa kebaikan kat dunia, doa kebaikan kat akhirat. Apa saja benda baik kat dunia semua minta, ya Allah bagi baik-baik. Senarailah apa yang baik, keluarga sakinah, hidup tenang, jauh pada penyakit, musibah, bahaya apa semua sebagainya. Semua yang ada kat dunia ni, murah rezeki, jauh pada apa-apa, semua duduk dalam fid dunya hasanah. Lepas tu mati husnul khatimah, duduk dalam kubur cantik, elok, menghampak memadani indah pada syurga. Kemudian sekali bangkit pada mahsyar, duduk bawah naungan arasy Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, bangkit dengan Nabi SAW pula, berduduk tempat tinggi lah, apa macam-macam, surah Ta'amah tangan kanan lah, endapnya masuk syurga Allah apa semua. Yang tu duduk pada fil akhirati hasanah. Tapi ujung tu waqina azabannar, tak ada waqina azabannar. Bukankah dekat dalam wa fil akhirati hasanah tu dah ada dah? Kan kebaikan dekat akhirat kan ada dah, jauh pada neraka. Lepas tu pasal apa minta tambah lagi? Pasal mengkhususkan sesuatu yang umum. Abang kata benda tu sangat penting. Hang nak balik kampung nak balik kampung ni. Ni hang balik ke salam kat semua dah. Mak ayah ke salam. Bukankah semua tu mak ayah ada kat dalam tu dah? Pasal apa minta mak ayah tu? Nak abang kata tang mak ayah ni penting sangat. Yang lain tak apa lagi lupa. Sama lah tuan-tuan, dalam kebaikan akhirat tu ada satu benda yang sangat penting Nabi sebut spesifik. Allah sebut dalam Quran spesifik sebut yang ni. Apa dia? Jauh pada api neraka. Sebab ada orang yang masuk syurga, dia masuk neraka dulu, dan kita tak mahu macam tu. Siapa yang boleh semayang bersama dengan imam takbiratul ula 40 hari tak pernah miss, maka Allah akan bagi dekat dia perlepasan daripada dua keadaan. Yang pertama, perlepasan daripada api neraka. Yang kedua, perlepasan daripada sifat munafik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, amalan. Ulang alik ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala man yuhullahu bil khataya wa yarfa'uhu bi darajat. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan, yang amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat di kalangan kamu. Dua benda Allah nak bagi ni. Satu penghapusan dosa, satu dia Allah angkat darjat. Ini dua-dua benda penting ni. Darjat ni penting. Sebab tu bila kita buat baik, buat apa saja baik, ada tiga benda Allah bagi kat kita. Nombor satu, Allah bagi pahala. Nombor dua, Allah ampun dosa. Nombor tiga, Allah angkat darjat. Lagi baik kita, lagi darjat tinggi di sisi Allah. Lagi baik, lagi darjat. Lagi baik, lagi tinggi darjat. Kemuncak darjat kita tahu apa ni? Duduk dengan Nabi SAW dalam syurga. Kata Nabi SAW, seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami rahimahullah radhiyallahu anhu.
Rabi'ah bin Ka'ab ni dia suka khidmat kat Nabi, suka tolong Nabi apa-apa, dia rajin tolong Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW ni sayang kat dia, Nabi offer kat dia, ada apa-apa nak minta tak? Saya akan minta pada Allah, aku akan tunaikan. Dia kata satu je saya minta. Oh, kalau saya lah Nabi SAW offer macam tu, saya kata apa? Rasulullah tunggu saat lah, nak balik type. Agak panjang ni, keluarga macam ni nak apa-apa panjang. Kau ni dia Rasulullah senarai panjang dia. Nabi SAW orang makbul doa kan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita Rasulullah, mak saya tu dia tak mau sungguh dengan Islam ni. Tak mau sungguh. Siapa? Abu Hurairah. Rasulullah tolong doa saat mak saya tu. Rasulullah pun doa. Dia balik-balik tengok mak dia mandi. Rasulullah kata, macam mana aku nak masuk Islam? Makbul terus doa Nabi SAW. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia minta satu je. Satu Rasulullah saya minta. Apa dia? Apa dia? Saya nak minta berdamping dengan kamu dalam syurga Rasulullah. Wah, ini hebat punya permintaan. Sebab dia tahu kalau dia duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga, dia dah dapat syurga paling tinggi. Kalau dia dah dapat syurga paling tinggi, tak payah ceritalah dekat padang mahsyar macam mana, dalam kubur macam mana, kat dunia macam mana, selesai semua dah. Pasal dia dah dapat darjat paling tinggi dalam syurga tu. Dia ni orang cerdik. Faham kan? Nabi kata apa? Tolong aku untuk mendapatkan apa yang kamu minta tu dengan kamu perbanyakkan sujud. Dengan maksud perbanyak sembahyang. Pasal apa? Pasal ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan. Tidaklah seorang yang sujud kepada Allah dengan setiap sujud tu, melainkan pada setiap sujud tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. So lagi banyak dia sujud, lagi tinggi darjat dia. Lagi banyak dia sujud, lagi tinggi darjat dia. Kemuncak darjat dia duduk sama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga. Maksud sujud tu apa? Semayang lah. Bukan duduk sujud tu. Weh, Pak Long sujud lama kan ni, banyak sangat sujud ni. Dia kata mengangkat darjat. Kayak itu, semayang, banyak semayang. Tuan-tuan, subhanallah. Maka Nabi SAW kata apa? Mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan idza adullukum ala ma yamhullahu bil khataya warfi darjat. Mau tak aku tunjuk pada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat di sisi Allah. Kata Nabi SAW, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat kata, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu' alal makarih. Kamu perelokkan wuduk kamu dalam keadaan sukar. Perelok wuduk dalam keadaan sukar. Apa maksud perelok wuduk sukar ni? Maksudnya waktu air tak ada, waktu sejuk sangat. Dan sukar juga ni bila malas yang melampau. Malas sangat tu sukar lah. Ni, rajin tak nak tidur ambil wuduk? Siapa kat sini nak tidur ambil wuduk? Cuba angkat tangan. Siapa kat sini yang nak tidur tak ambil wuduk? Cuba angkat tangan. Yang hampa dua-dua tak angkat pasal apa? Saya faham tawaduk. Setuju tak dengan saya? Saya nak beritahu, waktu paling malas sekali nak ambil wuduk ialah waktu nak tidur. Betul tak? Betul tak? Betul, saya tahu sebab saya pun serupa dengan hampa kak. Saya memahami perasaan tu. Kita dah nak lena, nak tidur, mata saya ni dah mengantuk, dah lah payah nak lena, pergi ambil wuduk basuh muka, lagilah cerah je mata. Betul kan, kita dah fikir aku tu kan? Nabi suruh ambil wuduk nak tidur, malaikat jaga kita sampai kita bangkit lagi ni. Roh kita Allah pegang, letak tempat mulia sampai pagi esok. Allah jaga, Allah jauhkan kita daripada musibah apa macam-macam. Orang yang wuduk nak tidur, tapi waktu tu lah paling malas sekali. Yang kita heran pada happy tandas pun pergi kencing. Nak tidur pergi kencing dulu, suruh kencing. Lepas tu pergi duduk atas katil. Lepas tu turun balik pasal apa ni? Kencing tak habis lagi, suruh pergi kencing pula. Dia boleh pergi kencing 2-3 kali, wuduk tak boleh ambil. La haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Malas. Paksa diri tengok ambil pergi. Ambil ringan-ringan sudah. Ambil basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki, tidak. Bagi jadi besar. Ustaz Azim Muhammad. Siapa boleh buat ni, dia memperelokkan wuduk dia waktu dia dalam keadaan sukar ni, Allah akan mengampunkan dosa dan mengangkat darjat dia. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid.
memperbanyakkan langkah-langkah kakinya untuk ke masjid. Ini amalan yang akan menghapuskan dosa, mengangkat darjat. Ni kalaulah kita boleh nampak berselerak, beritam kot jalan tu, kot jalan tu beritam tu, tahu siapa? Dosa dia, berselerak kot jalan. Tapi kita tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak nampak. Cuba kita nampak, gugur dosa-dosa. Pilih tak apa, ustaz saya main dengan motor tu, nak langkah kaki lagu mana? Takkan saya nak naik motor, saya duduk langkah jalan-jalan lagu tu. Kata Allah tahulah nak kira lagu mana. Kita ni kalau tak ada motor pakai tak main masjid terus lah tuan-tuan. Awis sebulan tak nampak tu motor tu, plak dia mampus. Rumah tepi tu ya. Rumah tepi tak lepas. Saya beli skuter je tu, skuter tu. Bukan skuter yang pula-pula, skuter yang jenis berdiri kat atas tu kan. Syopir tu. Muslimat jangan duk naik tu malam-malam pakai kain telekung tu, naik skuter tu. Oh tu. Hantu duk berjalan. Lagi kawan dari masjid patah balik kata tak ADP. Kan subuh-subuh kelam-kelam tu nampak. Punya sebab kita kalau tak ada kenderaan, tapi kalau kita duduk kat Masjidil Haram boleh kan. Sekilo jalan tu. Tak kira kan. Subhanallah. Habis memang zuhur, kawan dia kata apa? Kita duduk masjid lah, lagi nak tunggu asar. Nak balik. Pasal apa? Nak pergi melontak. Melontak apa ni, bukan musim haji. Melontak kat kedai. Ni tu. Jadi dia beli pergi shopping, balik tu dia obek, lepas tu pitak ke rumah. Saya pergi pula main asar pula tu, jalan pula tu. Saya balik pula tu, shopping lagi. Subhanallah. Boleh berulang-alik ke masjid begitu jauh. Main-main kat sini, balik-balik dapat title haji ke, dapat apa-apa haji kecil pergi umrah tu. Sebulan tak main masjid. Sebulan tak main masjid. Amboi, Pak Long balik-balik masjid, balik-balik umrah tu tak main masjid terus lah. Dia kata aku dekat Mekah dulu ni semayang 100 ribu kali ganda hantar. Kira cover siap-siap takat sebulan tak ada apa. Dia kata. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma Muhammad. Mai masjid. Setiap langkah tu Allah kira pahala. Lagi banyak kita langkah. Sahabat-sahabat Nabi SAW cerita langkah ni memang langkah sungguh-sungguh. Memang langkah tu langkah sungguh-sungguh. Dia bukan cerita macam dia cerita sebab ada sahabat Nabi Ubay cerita ni. Ada seorang sahabat tu dia rumah dia jauh, tapi mayang jemaah tak ada tinggal. Lepas tu dia cadang, kadang hang belilah kaldai sekok abang jalan-jalan malam-malam ni gelap-gelap. Siang-siang panas-panas tu nak pergi masjid. Dia kata dah, aku tak mau beli, biasa aku harap setiap langkah aku pergi ke masjid tu Allah kira ganjaran. Aku balik jumpa dengan keluarga aku, Allah kira ganjaran pahala. Lalu Nabi kata apa? Allah telah menghimpunkan keduanya untuk kamu. Dia pun sungguh-sungguh nak macam tu. Kita kalau tak ada kenderaan pakai tak main dah. Beli kereta hujan, tak main masjid. Dia ada kereta hujan turun, tak main masjid. Pasal apa tak main masjid? Dia kata hujan. Habis tu kereta tu berapa ada bumbung? Pasal apa bumbung kereta ada bumbung? Tak mau kena apa? Tak mau kena hujan. Pasal tak pergi masjid? Macam kita ni. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa intidharus salah ba'da salah. Kamu tunggu waktu semayang selepas kamu selesai menunaikan semayang. Ini amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Tuan-tuan biasa buat tak? Masuk waktu semayang, tuan-tuan semayang, kemudian tuan-tuan tunggu sampai semayang berikutnya ni. Kalau subuh, tunggu sampai zuhur. Kalau zuhur, tunggu sampai asar. Bukan semayang ujung-ujung, bukan semayang zuhur dekat ujung, lepas tu semayang tak. Semayang awal, lepas tu semayang lupa awal. Tuan-tuan biasa buat tak? Macam hangguk, tengok hangguk ke kulin ke, saya nak tengok sampai. Biasa buat tak? Tak bisa. Ni tengok duk buat ni. Ni tengok duk buat lah ni. Tadi main maghrib kan? Sekali main isyak kan? Ni tengok duk buat lah. Tu untung orang yang duk main kuliah maghrib ni. Ni untung dia dapat. Allah ampun dosa dia, Allah angkat darjat dia. Tuan-tuan, jadi subhanallah saya hadis ni cerita tentang kelebihan orang yang berulang alik ke masjid. Subhanallah, Allah akan ampunkan dosa dia dan Allah akan mengangkat darjatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang
yang keluar daripada rumah dia untuk menunaikan sembahyang berjemaah, dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan haji. Hadis tercatat dalam Sunan Abi Daud dalam bab as-salah. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa akhruju ka ajril hajj al muhrimi wa man kharaja ila tasbihin ad-duha la yusbihu illa iyyahu fa akhruju ka ajril ma'tamiri was salatun ala atharin salatin la laghwa bainahuma kitabun fi illiyin. Sunan Abi Daud as-salah. Maksudnya Nabi SAW sebut, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan bersuci menuju kepada sembahyang fardu, salatin maktubah, maksud sembahyang fardu, kemudian seperti pahalanya orang yang berihram. Dan siapa yang keluar semata-mata untuk tasbih duha, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah. Satu sembahyang selepas satu sembahyang, tiada melakukan perkara sia-sia di antara keduanya, ditulis pada kalangan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ambil wuduk kat rumah siap-siap, lepas tu pergi masjid. Sembahyang apa? Sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fardu, maka pahalanya seumpama dia dalam keadaan dia berihram. Ini pun kena praktis juga, praktis ambil wuduk kat rumah. Praktis ambil wuduk kat rumah nak pergi sembahyang kat masjid. Jangan duk biasa-biasakan diri kita ambil wuduk kat masjid, melainkan kita batal dan kena ambil wuduk kat masjid. Muslimat tuan-tuan, walaupun tuan-tuan jenis memang tak boleh kontrol anginnya, elok ambil wuduk tu sambil duduk berjalan ke masjid tu, kau jalan betul nak sampai tu. Walaupun kita tahu satgi nak batal ni, ambil wuduk siap-siap kat rumah, biasakan. Dia kata, tu pasal tu Ustaz, saya tak ambil wuduk nak tidur. Tahu pasal apa? Pasal apa? Pasal duduk belaga dengan tok lelaki. Buat penat wuduk Ustaz. Tahu dah Ustaz hari tu, tahu saya suruh buat apa? Saya ambil wuduk, saya suruh lelaki saya tidur ujung katil. Abang tidur jauh sikit, batal wuduk aku lagi. Memanglah batal wuduk. Lena sekali, bukan cerita bersentuh dengan lelaki dia, dia terlena sekali, batal wuduk dia kan. Bukanlah ambil wuduk tu nak bagi dia tahan sampai esok. Ambil wuduk tu ialah persediaan dia untuk tidur. Yang ambil wuduk dekat rumah tu bukan semata-mata kita fikir satgi kok boleh, kalau dapat tahan sampai habis kita sembahyang itu yang terbaik. Tapi kita tahu kita ni jenis tak mampu untuk tahan wuduk, jenis batai, jenis. Kalau duk jenis kentut banyak ni, jangan duk komplain lah tuan-tuan. Nikmat tu boleh kentut, tahu tak? Cuba try tak boleh kentut, tengok ke mana. Kembung lah. Dulu bau minyak wangi kami lah, ni bau minyak angin dekat rumah. Ni, jangan main-main lah, boleh kentut tu nikmat. Cuba jadi kentut depan orang aja. Ni, tentang lah nikmat, dia duk bagi kat depan tu lelaki dia. Dan salih alaihi wasallam. Jadi semua kita tahu sakit, dah ambil wuduk siap-siap pasal fadilat dan kelebihan kita berwuduk di rumah. Yang keduanya, ayat ni masjid ni tuan-tuan bukan free. Sungguh ayat kat masjid bukan free. Salih alaihi Muhammad. Ambil belajar untuk ambil wuduk kat rumah. Tuan-tuan, maka pahalanya seperti dia berihram. Yang keempat, orang yang sembahyang berjemaah, Allah akan mengampunkan dosanya. Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salati al-maktubat fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Sahih Muslim dalam bab at-taharah. Kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk untuk mengerjakan sembahyang, lalu dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk sembahyang fardu, dan
dia atau dia sembahyang bersama dengan berserta dengan orang ramai, atau berjemaah, atau dalam masjid, maka Allah akan mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Kita ni bila kita main masjid, tahu tak kita dapat apa? Kita dapat kekuatan. Kita tak sama kita sembahyang kat rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk rumah, tuan-tuan jawab ikhlas ni. Duduk di rumah, tuan-tuan zikir tak macam tu imam tadi ni, subhanallah, 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 subhanallah. Apa jawab ikhlas? Buat tak? Jangan harap. Betul tak muslimat? Angguk gamin. Kan? Tak buat, tuan. Pasal apa? Tak ada kekuatan. Kalau dia buat pun, dia kata apa, tak tahu. Nak cepat. Kalau kita main sembahyang dekat masjid, tahu kekuatan apa kita ada? Tahu kekuatan kita ada apa? Kekuatan kita untuk sembahyang sunat. Betul tak? Kat rumah sembahyang sunat tak? Ya, harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang tu. Sini bukan main lagi dah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Maksudnya tuan-tuan, bila kita main sembahyang jemaah ni, kekuatan kita sangat banyak. Kita duduk kat masjid ni, kita punya. Sebab tu saya nak pesan, bila main sembahyang berjemaah di masjid ni, semua yang duduk dengar ni, duduk ada ni, start pada hari ni, tolong jangan tinggal sunat witir. Tak mau tinggal sunat witir. Sampai bila? Sampai mati ni. Sampai mati ni, tiap-tiap malam mau buat sunat witir. Sunat witir bukan sembahyang waktu bulan Ramadan saja. Setiap hari nak buat sunat witir. Dan tuan-tuan tahu tak kekuatan sunat witir ni waktu mana? Waktu kita masih duduk kat masjid. Balik rumah saja yang panjang harap nak buat. Tengok ni. Satgi lepas mayang Isyak, mayang Ba'diyah, bangkit mayang witir 3 rakaat. 2 rakaat campur 1 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-A'la. Surah apa Al-A'la tu? Sabbih isma rabbikal a'la. Habaqlah macam tu Ustaz. Al-A'la mana tahu. Surah rakaat kedua baca surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca 3 qul. Dia kata tak hafal lah Ustaz. Al-A'la pun tak hafal, Sabbih pun tak hafal. Dua-dua sama. Tak apa, baca kuliah rakaat pertama, qul wallah rakaat kedua, 3 qul rakaat yang ketiga. Panjang sangat Ustaz, saya rasa macam tak boleh nak buat panjang-panjang tu. Tak usah baca apa terus. Lepas Fatihah rokok terus. Boleh tak? Boleh. Boleh. Itulah Ustaz, bukan apa Ustaz, saya nak berdiri lama-lama saya tak larat. Mayang duduk. Boleh tak mayang duduk? Boleh. Duduk mayang dari bawah sampai habis. Boleh. Duduk pun tak larat lah Ustaz. Teruk sungguh kawan ni. Duduk pun tak larat lah Ustaz. Nak baring boleh baring? Boleh. Baring 12 orang belakang tu AJK masjid semua. Lepas tu 4 keliling pun baca Yasin. Lepas tu tak buat lagi dah. Baring pun sah. Baring pun sah. Sunat sembahyang sunat ni. Cuma baring dapat separuh daripada duduk. Duduk dapat separuh daripada berdiri. Tapi dapatlah juga daripada tak dapat langsung. Boleh tak saya nak minta tolong jaga Nabi kata apa? Ada satu hadiah yang Allah berikan kepada hamba dia yang lebih hebat daripada kamu punya unta-unta merah. Unta merah ni zaman Nabi SAW ni Ferrari, Porsche, Lamborghini, Tesla lah yang tangan macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Teringin para sahabat-sahabat miskin tu, depa tu ada kenderaan hebat, ada unta hebat, kami tak ada apa pun. Ada satu hadiah Allah bagi lebih hebat daripada yang tu. Apa dia? Sunat witir. Buatlah tuan-tuan. Tu qiyamul lail kita. Qiyamul lail. Tiap-tiap hari pastikan qiyamul lail. Ni berapa ramai depan saya ni yang tiap-tiap hari bangun tahajud? Cuba angkat tangan. Tiap-tiap hari tak pernah miss tahajud. Cuba angkat tangan. Siapa kat sini yang selalu jarang-jarang tahajud? Cuba. Hampa memang confirm tak angkat ni, aku tanya pun. Buat penat tanya. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak qiyamul lail tiap-tiap hari nak qiyamul lail tak mau miss, tuan-tuan sembahyang witir siap-siap satgi. Pasal itu sudah dikira sebagai qiyamul lail. Walaupun kita tak bangun untuk tahajud satgi sebelum daripada subuh, tu sudah dikira sebagai qiyamul lail. Boleh tak ni? Buat bila?
saya cadang buat siap-siap kat masjid. Pasal apa? Pasal kalau buat kat rumah pakai tak edit. Tak apa Ustaz, saya balik buat kat rumah lagi ya. Jangan harap. Keluar rumah dia, teh tarik apa witir ke mana apa ke mana, pakai royuk betul lah jawab dia. Kan? Tidak. Kekuatan. Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang berwudu untuk mengerjakan semayang dan dia menyempurnakan wuduk dia, lalu dia pergi semayang fardu di masjid, atau dia semayang berserta dengan orang ramai, atau semayang berjemaah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, iaitu dosa-dosa kecilnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, yang ni pun benda yang penting tuan-tuan sekalian, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang semayang berjemaah di masjid ni, dia akan mendapat perlindungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, asyabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu rawahul Bukhari. 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan arasy Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Yang pertama, imam yang adil, maksud pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang ni, seorang yang warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Dia pergi mana pun dia cari masjid. Dia pergi tahu mana pun dia akan cari masjid. Dia hati dia sentiasa terikat. Dia, kalau dia semayang kat rumah, dia rasa tak syok, dia rasa macam kosong, dia rasa macam ada benda yang tak kena, dia rasa macam gelisah. Dia nak pergi cari masjid kat dia, cari masjid, orang ni akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, berhimpun kerananya, berpisah kerananya. Seorang lelaki yang diajak untuk oleh seorang wanita untuk yang mempunyai kedudukan dan jelita untuk melakukan zina, lalu dia berkata, aku takutkan Allah. Dan seorang yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingati Allah bersendirian sehingga berlindungan air matanya. Jadi tuan-tuan, salah seorangnya apa dia? Orang yang sentiasa teringat kepada masjid, semayang berjemaah di masjid pada setiap waktu. Bila dia keluar daripada masjid, hati dia teringat semula untuk datang balik ke masjid untuk Allahumma salli ala Muhammad, menunaikan semayang fardu yang berikutnya. Tuan-tuan, kita duk tengok banyak orang yang ni dia dapat husnul khatimah. Zaman Nabi SAW dulu, jarang-jarang orang tak mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadah bila nak mati. Jarang. Sampai kalau ada orang yang macam tu, jadi masyhur, jadi kisah tu jadi kecoh, pasal ada orang yang tak mampu mengucap 2 kalimah syahadah bila nak mati. Lah ni pula terbalik. Kalau ada orang yang boleh mengucap 2 kalimah syahadah bila mati, masyhur pula yang ni kisah ni. Habis pasal apa? Pasal dulu payah nak ada orang yang tak boleh mengucap, lah ni payah nak ada orang yang boleh mengucap. Terbalik kan? Ada orang yang mati hari tu duduk dalam saf. Lepas mayang subuh hujan turun. Lepas mayang subuh ni hujan turun. Bila hujan turun, masing-masing duduk lepaklah tunggu hujan berhenti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hujan turun pagi-pagi lepas subuh, tuan-tuan tunggu kat masjid, tuan-tuan duduk kat mana? Duduk mana? Duduk kat beranda tu lah. Betul tak ni? Payah nak mengaku sungguh lah orang sini saya buat lah. Biasa kita duduk tu lah, sembang kan, duduk tangga 2-3 orang. Dia ni duduk tunggu apa semua, duduk sandak tu dekat besi tu, duduk macam tu apa semua. Biasanya tu. Dalam ni jarang-jarang lah duduk
Tak tahu kot tuan-tuan jenis hujan ni tak apalah, baca Quran dulu lah. Allah. Macam tu ada ke tu? Ada yang tu astagfirullah astagfirullah gitu. Ada tu. Kalau ada tu marah lah. Habis hujan, orang semua duduk kat luar. Seorang muslimat dia keluarnya. Mana lelaki saya tak? Mana Pak Long tu tak? Dia orang cari. Tu Pak Long tu. Dia duduk baring dekat depan. Dekat Besut Terengganu kalau tak salah saya kisah ni. Lepas tu Pak Long duduk baring kat depan, pergi panggil dah. Makcik tu orang biasa, orang masjid. Dia pun pergi kot, rupanya meninggal tuan-tuan. Dia meninggal duduk dekat soft tempat dia lepas mayang, tuan tu lah dia duduk. Dia terbaring tuan tu lah tuan-tuan, meninggal. Di mana? Dalam masjid. Bila kaji balik, dia orang masjid. Dekat Ceras. Lepas mayang zuhur, bulan puasa. Habis mayang zuhur, mayang sunat. Lepas mayang sunat, tahu dia meninggal mana? Dia meninggal tengah semayang, tengah sujud belakang tiang tu. Lepas tengah mayang sunat tu dia meninggal. Bila cek balik, dia orang masjid. Balik kerja, tak sampai rumah lagi, singgah masjid dulu. Buka ni pun, buka tingkap, buka lampu, apa semua, bersih-bersih. Baru dia balik rumah, dia mandi, sekali dia main masjid balik. Itulah rutin dia setiap hari. Allah wafatkan dia dalam masjid. Dekat Sungai Petani, mu'alaf pun masuk Islam. Tak apa lama, dah keluarga dia buang dia semua, dia tunggu, dia duduk dalam masjid. Dia kerja jadi tok siap masjid. Orang duk bayar apa-apa ada sikit. Dia duduk bantu-bantu rumah semua sebagai rajin sangat. Pada Samad. Mayang subuh, elok angkat takbir, rakaat pertama rebah meninggal dalam masjid. Pasal apa? Orang masjid. Kita dah tak boleh nak lari tuan-tuan daripada masjid. Tuan-tuan mati 40 orang je yang mai sembahyang jenazah tuan-tuan. Ikhlas kerana Allah masuk syurga. 40 orang saja yang mai sembahyang jenazah ikhlas kerana Allah, tak ada pasal apa-apa, ikhlas semata kerana Allah, masuk syurga dia. Mana nak cari 40 orang yang ikhlas kerana Allah kalau tuan-tuan bukan orang masjid? Betul tak ni? Duduk di rumah sorang-sorang malam-malam tengok TV tak keluar, betul sembahyang Jumaat tuan-tuan pi sembahyang Jumaat start motor prum belah balik, orang sampai tak kenal. Tak tahu. Anak dia sampai bila dia mati tuan-tuan pi tinggal bihun kat luar. Dia keluar kabut pasal apa ni? Tok Imam mana Tok Imam? Saya lah Tok Imam. Ayah saya meninggal. Rumah tak mana? Tu depan masjid je. Tak kenal Tok Imam, tak kenal siapa. Pasal tak pergi masjid. Agak-agak nak cari mana 40 orang yang ikhlas pi kerana Allah. Ikhlas. Bukan pi pasal dia AJK masjid, bukan pi pasal dia jiran sebelah, bukan pi pasal dia kawan kat pejabat, bukan pi. Orang yang pi ikhlas kerana Allah. Nak cari kalau dia bukan orang masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, ni pun menarik tuan-tuan. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Sahih Al-Bukhari. Nabi sebut, siapa yang pergi ke masjid, dia balik ke masjid, pi masjid, balik masjid, maka Allah akan sediakan untuknya hidangan daripada syurga setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik. Dapat hidangan dalam syurga tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dapat hidangan dalam syurga, takkan tak masuk syurga. Nah, makanan dah siap dah, pokok ada siap dah, rumah ada siap dah. Dengan harapan nanti dah siap semua tu, nak masuk syurga lah. Kita pencen-pencen nak balik duduk kampung. Bila nak pencen? 4 tahun lagi. 4 tahun 5 tahun lagi. Lepas tu buat apa? Beli dah tanah kat kampung tu. Lepas tu pi level dah tanah tu. Lepas tu tanam pokok dah dekat apa ni tu Ustaz Somad. Lepas tu naiklah rumah-rumah, naik batang tiang-tiang apa sikit tu. Tu pasal apa duk buat kat sana tu? Pasal apa? Nak pencen dan tapi nanti nak pi duduk kat situ. Betul tak ni? Kita kat syurga tu, tanam pokok siap dah kat syurga tu, buat rumah siap dah kat syurga tu, ni siap hidangan dah kat syurga tu. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga, dah semua ready dah kat situ. Yang ketujuh tuan-tuan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jal, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa
dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimatin wa rajulun raha ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nalin min ajrin wa ghanimatin wa rajulun dakhala al-baitahu bi salamin fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Rawahu Abi Daud. Tiga golongan yang semuanya duduk dalam jaminan Allah. Allah jamin dah. Pertama, seorang yang keluar berperang pada jalan Allah, maka Allah memberikan jaminan padanya. Allah jamin dia sehingga Allah mematikannya lalu dia masuk syurga. Atau dia kembali dengan memperolehi pahala dan harta rampasan perang. Orang ni akan sentiasa duduk dalam jaminan Allah. Dia keluar pergi mana? Pergi perang. Kalau dia mati, mati syahid. Kalau dia balik pun masih duduk dalam jaminan Allah lagi. Yang kedua, seorang yang pergi ke masjid, maka dia duduk dalam jaminan Allah sehingga Allah mematikannya lalu memasukkannya ke dalam syurga, atau Allah mengembalikannya ke rumahnya dan dia mendapat pahala ataupun ghanimah. Dan seorang yang masuk ke rumahnya lalu dia memberi salam, maka Allah memberi jaminan untuknya. Di antara yang terkandung dalam hadis ini tuan-tuan ialah jaminan bahawa orang yang pergi ke masjid dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT sebab dia duduk dalam jaminan Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang ke-8, orang yang pergi ke masjid pada waktu yang gelap, dia akan mendapat cahaya yang penuh di hari kiamat. Liyabsyaril masya'una fi dhulami ilal masjid binurin tamin yaumal qiyamah. Ibnu Majah. Nabi SAW bergembiralah, hendaklah bergembira orang-orang yang berjalan kaki dalam gelap menuju ke masjid, kerana mereka akan mendapat cahaya yang cukup sempurna nanti di hari kiamat. Kita dekat bangkit-bangkit daripada masyarakat itu gelap. Masing-masing Allah bagi cahaya. Ada orang cahaya dia sejauh mata memandang, ada orang cahaya dia takat dapat nampak dekat ibu jari dia, ada orang cahaya dia sekejap padam ikut pada amal dia. Orang munafik, orang-orang musyrik, mereka duk curi-curi cahaya orang mukmin. Mereka nak curi Allah jadikan tembok di antara pemisah di antara orang mukmin dengan. Ada orang dapat cahaya terus sampai ke langit pada hari kiamat, orang yang rajin baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Ada orang yang dia akan dapat cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Siapa? Orang yang malam-malam dia berjalan pergi ke masjid pada waktu yang gelap. Subhanallah dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan orang yang berulang-alik ke masjid ni. Antaranya ialah Allah sangat gembira kepada orang yang bersedia untuk pergi ke masjid menunaikan sembahyang dan zikir. Kata Nabi SAW, seorang lelaki muslim bersedia untuk ke masjid untuk sembahyang berzikir, maka Allah gembira kepadanya sebagaimana keluarga yang pergi gembira apabila orang yang pergi itu balik kepada mereka. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, yang berikutnya, orang yang sembahyang subuh berjemaah seperti mana dia solat seluruh malam, dan orang yang sembahyang isyak berjemaah seperti dia beribadat separuh malam. Dan berikutnya, orang yang kalaulah manusia mengetahui apa yang dia akan dapat pada seruan azan dan saf yang pertama, mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengundi. Itu kelebihan daripada kita solat berjemaah di masjid. Cuma saya sebut awal tadi lah, yang kita duk cakap ni mau orang main masjid dah. Bila dia nak cakap dengan orang yang tak pernah main masjid, yang tak teringin nak main masjid, yang tak main masjid, dan saya yakin kalau mereka tahu juga, mereka pun teringin nak main masjid. Mudah-mudahan dia menambah semangat kita untuk istiqamah terus jadi orang masjid. Sampai bila? Sampai mati. Biar mati pun mati dalam masjid. Biar mati pun mati tengah sujud dalam masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, mudah-mudahan kelebihan-kelebihan tu boleh kat kita. Dan jangan risau, memang orang yang akan main masjid sikit daripada orang yang tak main masjid. Sungguh tak? Dia buat kajian dah. Satu qaryah 5% je orang main masjid. Satu qaryah 5% je. Kalau 100 orang, 5 orang. Kalau 1000 orang, 50 orang. Betul saya kira tu. Dia Ustaz Muhammad. Habis kadang-kadang yang main ramai-ramai tu, yang main ramai cuba cek tengok berapa orang yang main, dia orang asal sini. Ramai orang luar yang main kadang-kadang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang yang akan dapat kelebihan yang sangat hebat ni hanya sikit. Dan mudah-mudahan kita lah orang yang sedikit tu, insya-Allah.
Cukup sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.